Yang pertama sekali kita mula bacakan kitab kita ini tepatnya pada hari Ahad 6 Februari 2022 dan kira-kiranya pada hari ini 15 Januari 2023 kuliah kita sudah menjangkau masanya lebih kurang 11 bulan. Ala kulli halnya kita bersyukur kita telah berjaya adakan sebanyak 26 pertemuan secara online. Alhamdulillah. Ini selalu saya ulang-ulangkan di awal kuliah kita supaya kuliah kita ni kita rekod. Mungkin satu hari nanti akan diupload dalam YouTube dan sebagainya dan ia akan menjadi satu rujukan lah kepada para pencinta ilmu yang mengikuti kuliah kita pada masa akan datang insya-Allah. Dan pertemuan kita yang ke-26 pada petang ini kita akan bicarakan pada cabang iman yang ke-44. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat 94, cabang iman yang ke-44, salah satu daripada tanda iman yang sempurna, salah satu daripada cabang kesempurnaan iman, menjaga maruah manusia. Jaga aib orang, jaga maruah orang dan haram kita memudaratkan maruah ataupun aib orang tersebut. Ini kita nak bicarakan pada petang ini iaitu dalam bab menjaga maruah orang lain. Kita tengok dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam cabang iman yang ke-44 ni, para pengarang dia membawakan dua dalil daripada Al-Quran dan dua dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala. Kita baca dulu dalil dia, barulah kita lihat kepada huraian-huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Surah An-Nur ayat yang ke-19. Maksudnya, sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman. Maksudnya hebahkan tuduhan yang buruk ni mungkin dengan perkataan dia hebahkan. Ataupun sekarang ni mungkin dengan jari jemari. Dia forward, dia share, dia buat posting, macam-macam. Maka Allah sebut siapa-siapa yang suka buruk-burukkan orang, aib-aibkan orang, hatta kalau tuduhan itu betul sekalipun, dalam kalangan yang beriman, maka bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Kalau boleh dalam kitab kita tu, kita garis bawahkan perkataan bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Ayat ini menunjukkan dosa ribah. Ribah ni seolah-olah seperti mengumpat, tapi lebih teruk daripada mengumpat sehingga mencalakan maruah orang lain. Dosa ribah ataupun dosa namimah ataupun dosa humazah. Wailul likulli humazah. Lumazah. Dosa ini merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Sebab apa? Allah mengancam lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka itu, iaitu orang yang suka menceritakan buruk orang bagai-bagai, mereka akan ditimpakan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Syarat sesuatu dosa itu terkategori sebagai dosa besar bila diancam Allah dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Yang ulama membahagikan dosa ni dia ada beberapa kategori. Yang pertama kategori dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk. Mengaibkan maruah orang dia terkategori daripada dosa dengan makhluk. Cara nak memohon maaf ataupun bertaubat, kita perlu
memohon maaf daripada orang tersebut. Ini kategori dosa dia. Kemudian salah satu lagi kategori dosa, dosa besar ataupun dosa kecil. Maka mengaibkan maruah orang lain, dia termasuk daripada dosa besar. Dosa besar. Dan ada dosa satu lagi pembahagiannya, dosa yang disebut sebagai dosa fahsya, dosa mungkar. Dosa fahsya dan dosa mungkar. Kalau dosa fahsya ni biasanya dosa yang melibatkan maruah diri. Dosa yang berkaitan dengan seksual, itu dosa fahsya. Satu lagi dosa mungkar. Dosa mungkar ni, dosa kita ambil harta orang, kita pukul orang, itu termasuk daripada dosa mungkar. Jadi di sini kita boleh letakkan satu, kita katakan satu cirinya mengaibkan maruah orang. Yang pertama terdiri daripada dosa dengan manusia dan terkategori daripada dosa besar, ia dinamakan sebagai dosa fahsya. Dosa fahsya. Sebab itu kalau kita tengok Allah sebut tadi, antasyi'al fahishah. Muka surat 94 tu, fahishah termasuk daripada dosa fahsyat. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang mengaibkan ataupun menjatuhkan maruah orang lain ni, hatta bukan sahaja orang luar, kalau kita tengok kan. Bukan sahaja melibatkan orang luar, tetapi kadang-kadang kita lihat suami isteri pun, sama ada di pihak suami ataupun di pihak isteri, bila terlalu mencanangkan di media sosial menyebabkan aib sama ada suami ataupun isteri itu boleh tercalar. Dulu kita biasa dengar dia bab aibkan orang ni hanyalah dalam musuh politik boleh jadikan, ataupun orang yang dia tak suka dan sebagainya. Tetapi zaman semakin berubah, aib keluarga, aib suami, aib isteri pun dibincangkan dalam media sosial. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu, orang tua dulu pernah berpesan. Orang tua dulu sebutkan pada suami, jadilah suami hendaklah adil, kasih merata besar dan kecil. Jadi suami hendaklah awas kerana syaitan banyak mengipas. Jadi suami hendaklah cerdik supaya perahu tidaklah terbalik. Jadi suami hendaklah pandai supaya hidup tidak bercerai-berai. Jadi suami kenalah senonoh supaya hidup tidaklah bergaduh. Jadi suami hendaklah sabar supaya hidup tidaklah siang malam bertengkar. Pesan pada isteri, jadi isteri muliakan hati, taat setia pada suami. Tahu membela, pandai memberi, tahu menimbang, berlapang hati. Pesan pada mertua, kepada mertua bermanislah muka, keipai duai, berbaik sangka. Suami isteri luaskan hati, supaya hidup bercerai mati. Sebab kalau kita tengokkan seminggu dua ni, isu berkaitan dengan suami isteri dicanangkan, dibincangkan secara meluas di media sosial. Sedangkan perkara itu dari sudut etika Islamnya, sepatutnya dalam bab suami isteri ini tidaklah sampai masuk kepada peringkat demikian. Maka kita bimbang dalam membincangkan perkara-perkara tersebut, ada maruah manusia yang dicalakan, ada pihak yang terzalimi, ada pihak yang menzalimi. Jadi kita ingatkan, menjaga maruah manusia, ia merupakan salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, dan mengaibkan maruah manusia, ia termasuk daripada dosa besar. Ini kita sebut secara umum sajalah. Tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu yang dimuliakan.
Bila kita berbicara pada petang ini, wajib kita menjaga maruah ataupun aib manusia. Dah tu kalau dalam Islam, boleh ke kita nak menceritakan aib orang ataupun membuka maruah orang lain, ataupun memang tidak boleh langsung kita nak ceritakan tentang aib dan maruah orang lain. Kita dengar baik-baik. Dalam Islam boleh membuka aib orang ataupun boleh kita menyebut tentang maruah orang lain hanyalah pada 3 keadaan saja. Pada 3 keadaan saja boleh dibicarakan. Apa dia 3 keadaan tersebut? Yang pertama, boleh menceritakan aib orang lain ketika berada di mahkamah. Ini dibenarkan dalam Islam. Ketika berada di mahkamah, bila hakim tanya pada si isteri, contoh, wahai isteri sekian-sekian, betulkah suami awak melakukan perbuatan sekian-sekian kepada awak? Maka ketika itu wajib bagi isteri untuk mendapatkan keadilan, dia ceritakan perkara sebenar ketika dia berada di mahkamah. Ini situasi yang pertama. Betul, wahai Tuan Hakim, suami saya tidak memberi nafkah kepada saya. Suami saya sudah tidak balik ke rumah saya dalam tempoh 4 bulan ataupun lebih. Betul Tuan Hakim, suami saya tidak mengambil berat tentang anak-anak. Suami saya telah blok saya contohnya melalui WhatsApp dan sebagainya. Ketika itu boleh menceritakan aib hatta melibatkan maruah sekalipun ketika berada di mana? Ketika dia berada di mahkamah. Sebab di mahkamah tujuannya untuk mendapatkan keadilan. Sebab negara kita negara hukum. Diperuntukkan hukum sekian-sekian, ada enactmentnya, ada sectionnya dan sebagainya. Maka dalam situasi demikian, Islam membenarkan kita membuka aib orang lain, hatta maruah dia mungkin tercalar pada situasi yang pertama ketika berada di mahkamah. Ini nombor 1. Jelas tak? Anda sebut ni, boleh cerita aib orang hanya pada 3 keadaan saja. Hanya pada 3 keadaan saja. Yang kedua, boleh menyebut tentang aib ataupun melibatkan maruah orang lain. Situasi yang keduanya, tujuannya untuk mendapatkan hukum ataupun mendapatkan fatwa. Dengan pihak yang berwajiblah kita ceritakan kepada orang yang berkaitan. Contohnya kita pergi kepada qadi, tuan qadi ataupun pejabat agama, ataupun kita pergi ke mahkamah syariah ataupun ke mufti dan sebagainya, ataupun kepada orang-orang yang ada autoriti untuk memberikan fatwa ataupun hukum. Ketika itu boleh kita menceritakan perkara sebenar hatta melibatkan maruah orang lain. Ini situasi yang kedua. Kalau situasi yang pertama tadi, boleh cerita aib orang ketika berada di mahkamah, tujuannya mendapatkan keadilan. Situasi yang kedua, boleh menceritakan aib orang lain kepada pihak yang berautoriti, tujuannya untuk mendapatkan hukum ataupun fatwa. Sebab kalau tak cerita benda yang sebenar, macam mana Tuan Mufti, Tuan Qadi untuk keluarkan sesuatu hukum? Maka perlu diceritakan situasi yang sebenarnya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ini lebih luas sikit. Boleh menceritakan aib. Keadaan yang ketiganya, tujuannya untuk maslahah umum bagi menghilangkan kebatilan.
Tujuannya untuk maslahah orang ramai. Untuk apa? Hilangkan kebatilan. Kalau kita tak ceritakan kebatilan dia, kejahatan dia, menyebabkan orang lain akan menjadi mangsa. Contohnya kan dalam bab nikah. Datanglah seorang tuan haji jumpa dengan saya. Ustaz, Ustaz kenal tak si fulan yang bernama A tu? Si fulan yang bernama A tu dia berhajat untuk menikahi anak perempuan saya, kata seorang haji ni. Saya tak kenal dia. Kalau Ustaz kenal, Ustaz bagi tahulah macam mana peribadi dia, kelakuan dia, akhlak dia dan sebagainya. Maka ketika itu, kita yang ditanya tadi, kita ada amanah untuk menyatakan kebenaran walaupun melibatkan maruah dan aib dia. Kita boleh katakan, Tuan Haji jangan nikahkan anak perempuan Tuan Haji dengan si fulan yang bernama A tu. Apa sebab? Dia tu mengikut pengalaman saya kenal dengan dia, dia tu bukan orang yang baik. Dia tu akhlaknya tak senonoh. Dia ni percakapannya tak baik. Dia ni mencuri barang orang. Dia ni buat zalim pada orang. Dia ni hisap dadah. Contoh kan. Maka situasi yang ketiga, boleh menceritakan aib orang tujuannya untuk maslahah awam bagi menghilangkan kebatilan. Tiga keadaan ni saja dibenarkan untuk kita menyebut dalam bab maruah ataupun aib orang lain. Setakat ni jelas tuan-tuan. Ini kita huraikan dalil yang pertama saja ni. Jadi di sini kita boleh nampak Islam ni fleksibel. Secara kerangka dasarnya ataupun dari sudut umumnya, menceritakan aib orang, mendedahkan maruah orang ni tak dibenarkan. Tetapi pada tiga keadaan ini, maka ia diberi ruang untuk kita menyatakan kebenaran. Tujuannya tadi mendapatkan keadilan, tujuannya tadi untuk mendapatkan hukum ataupun fatwa, tujuannya tadi untuk menjaga maslahah umum bagi menghilangkan kebatilan kepada orang lain. Hanya tiga keadaan ni saja. Sama ada kita nak sembang-sembang, bawa cerita orang ni sekian, nak membawa orang ni sekian, mu tahu tak orang ni sekian, maka itu tak dibenarkan kerana ia termasuk daripada bab an-namimah ataupun al-ghibah, mengumpat ataupun mencaci maki orang lain. Jelas tak? Saya ada tengok nota yang ditulis oleh Puan Niksum. Tiga keadaan yang membolehkan menceritakan aib orang lain. Yang pertama, ketika pembicaraan di mahkamah untuk mendapatkan, bukan keadaan, mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan. Maknanya, si isteri ini, contohnya kan, dia dizalimi oleh suaminya, ditinggalkan, tak diberi nafkah, diblok, tidak bermuasyarah dengan ma'ruf oleh suaminya. Dia boleh cerita benda yang sebenar di mahkamah. Walaupun melibatkan maruah suami dia. Ia tidak dinamakan isteri yang derhaka ketika itu. Yang kedua, boleh menceritakan aib orang lain untuk mendapatkan hukum dan fatwa dengan syarat pihak yang ada autoriti, pihak yang berwajib. Betul? Yang ketiga, tujuannya untuk maslahah umum ataupun untuk orang ramai menghindarinya dan juga untuk menghilangkan kebatilan. Keadaan yang ketiga ni lebih luas dan lebih terbuka sedikit berbanding yang pertama dan kedua tadi. Faham tuan-tuan? Maka dalam Islam ni secara umumnya maruah orang, aib orang kita kena jaga sungguh-sungguh. Tapi keadaan tertentu, situasi tertentu, suasana tertentu boleh kita nyatakan ada ruang-ruang yang dibenarkan di dalam agama. Secara dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang menutup aib seorang muslim,
nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya betul. Hadis ini hadis yang sahih. Praktikalnya secara umum. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu boleh kita mendedahkan aib orang lain. Faham tuan-tuan? Faham tak? Jelas tak? Apa yang kita bincangkan ni rasanya tak terlalu tinggi sangat. Sebab saya menggunakan laras bahasa yang sederhana supaya kita dapat fahamlah perkara yang kita bincangkan ini, insya-Allah. Itu kita huraikan pada dalil yang pertama. Kalau jelas, kita akan tengok kepada dalil yang kedua. Muka surat 94 lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Surah An-Nur ayat yang ke-23. Maksudnya, sesungguhnya orang yang menuduh wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya, yang tidak memikirkan sebarang kejahatan, lagi dia beriman, dia akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Kalau boleh dalam kitab kita tu, kita garis bawahkan perkataan akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan perbuatan menuduh orang lain melakukan perkara ataupun perbuatan yang tak senonoh, ia termasuk daripada dosa besar. Ia termasuk daripada dosa besar. Kalau kita tengok, ayat ni berlatarkan satu peristiwa Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni siapa dia? Dia merupakan presiden Persatuan Orang-orang Munafik di Madinah. Dia buat cerita, dia sebar dalam grup WhatsApp lah kalau kita nak mudah faham. Dia post kat Facebook, bagai-bagai. Dia mengatakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha ada skandal dengan seorang lelaki namanya Safwan bin Mu'attal. Dia tuduh Aisyah ni dia ada skandal. Dia bawa cerita lah, Aisyah tu bukan baik sangat contohnya kan. Dia bawa cerita ke orang tu, orang ni. Dia orang munafik. Orang munafik ni depan Nabi, cium tangan Nabi sampai ke siku. Belakang Nabi, tikam Nabi dari belakang. Orang munafik ni kita boleh umpamakan sebagai duri dalam daging. Ataupun gunting dalam lipatan. Ataupun api dalam sekam. Depan Nabi, baik. Belakang Nabi, dia cuba jatuhkan maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa down. Orang fitnah dia okey lagi lah orang fitnah dia. Tapi bila orang fitnah isteri dia yang baik, Aisyah pun down. Allah turunkan ayat dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-23 bagi membersih dan menjernihkan maruah Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya. Maknanya bukan setakat Aisyah. Dia menuduh mana-mana wanita sekalipun. Dia kata wanita ni tak berapa baik sangat, pergi dating dengan orang lain. Contoh kan, pergi ni sekian, buat benda yang tak senonoh belakang suaminya, maka Allah ancam. Ingatlah, mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Ini ayat yang khusus bagi membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan,
kalau kita tengok kan, istimewanya agama Islam ni, Islam bukan sahaja mengajarkan kita tidak mendedahkan aib orang lain. Bahkan aib sendiri pun Islam mengajarkan supaya kita simpan rapat-rapat. Supaya kita diam, jangan bagi orang lain tahu aib kita. Ana yakin kita lebih kurang 60 orang pada petang ni. Banyak aib yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup dalam hidup kita. Sama ada yang sebelum-sebelum ni bagai-bagai pernah kita lakukan, banyak salah silap khilaf aib yang Allah Ta'ala tutup. Dan Islam mengajarkan jangan sesekali kita membuka aib tersebut. Islam tak pernah mengajarkan kalau kita nak bertaubat kepada Allah, hendaklah kita membuka aib. Kita ceritakan keburukan kita pada orang. Kita mengakui kita ni jahat sekian-sekian pada orang lain. Tak ada. Sebab hubungan kita dengan Allah dalam Islam, dia tidak ada perantaraan mana-mana pihak. Tak perlu kita pergi jumpa Tuan Mufti, wahai Tuan Mufti. Tak perlu kita jumpa Menteri Agama ke, Ustaz ke, Imam ke, Qadhi ke. Wahai Pak Ustaz, saya ni banyak buat silap. Saya ni buat dulu sekian kejahatan. Saya nak bertaubat kepada Allah. Tak perlu. Dalam Islam tak perlu. Hubungan hamba dengan Allah direct. Tidak ada perantaraan. Awak silap, awak ada aib, awak ada melakukan khilaf. Bercakap dengan Allah dalam solat. Berdoa dengan Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dia maha pengampun, lagi maha mengasihi hamba-hambanya. Ini perlu kita jelaskan istimewanya agama Islam. Sebab apa? Kalau kita tengok, adalah sesetengah agama. Kita tak nak sebut agama apa. Ada sesetengah agama, kalau penganut agama tersebut ingin bertaubat, dia perlu bertemu dengan padri contohnya. Perlu bertemu dengan padri. Maka padri akan keluarkan satu surat. Ini surat pengampunan daripada Tuhan terhadap kamu yang bertaubat tadi. Islam tak mengajarkan demikian. Ada sesetengah agama, kalau dia nak bertaubat, dia kena cerita dulu aib dia, dosa dia yang lepas. Kena mengakui dulu kepada syekh-syekh tertentu dalam agama dia. Ataupun perlu menyakitkan badan, tubuh badan dia. Berjalan atas kaca, ia menjadi kafarah kepada dosa-dosanya. Dalam Islam, istimewanya agama Islam mengajarkan, awak nak kembali kepada Allah, tak perlu buka aib. Hubungan ini direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadikan agama Islam agama yang begitu istimewa. Ini kita sebut dalam bab menjaga maruah orang lain, dua dalil Al-Quran yang kita telah bacakan. Adalah satu doa. Satu doa ni yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh antaranya oleh Imam Ahmad dan berbagai imam hadis yang lain. Doa ni masyhur. Rasulullah ajarkan untuk kita minta dengan Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri lisani wa min syarri basari wa min syarri wa min syarri nafsi wa min syarri basari wa min syarri maniyyi. Rasulullah ajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah berlindung dengan 5 benda. Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau daripada kejahatan diriku. Yang kedua, aku mohon kepada Engkau kejahatan mataku. Yang ketiga, aku mohon kepada Engkau kejahatan mulutku. Yang keempat, aku mohon kepada Engkau kejahatan pendengaranku. Dan yang kelima, aku mohon kepada Engkau daripada kejahatan
kemaluanku. 5 doa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Sebab apa? Kita bercakap tentang aib orang, seronok. Itu merupakan kejahatan lisan. Kita dengar orang lain bercakap tentang aib orang, seronok. Itu merupakan kejahatan pendengaran. Maka kita mohon hidayah dan petunjuk daripada Allah melalui doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri maniyyi. Wahai Allah, aku mohon daripada Engkau berlindung daripada kejahatan diriku, kejahatan mataku, telingaku, ucapanku dan kejahatan kemaluanku. Ini doa yang boleh sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon berlindung dengan Allah daripada 5 perkara tersebut. Kemudian kita tengok 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 95. Muka surat 95 antaranya hadis riwayat daripada Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ini kita buat catatan sikit. Abu Hurairah perawi hadis yang kita nak baca hadis riwayat oleh beliau ini, kita buat catatan, dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita buat catatan sebanyak 5,374. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam biodata para sahabat dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Salihin. Perawi hadis yang kita nak baca ni namanya Abu Hurairah. Kita tulis sikit. Abu Hurairah dia riwayat hadis banyak. Dia paling banyak. Sebab tu kita selalu jumpa hadis riwayat oleh beliau. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. Nanti kalau kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, kita kenalkanlah sikit sebanyak sahabat tersebut. Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia sebab apa? Dia banyak dapat hadis daripada Nabi SAW kerana Rasulullah pernah doakan kepada beliau secara khusus melalui satu doa. Rasulullah sebut, "Man yabsud rida'ahu hatta aqdiya maqalati la tansa sami'tuhu minni." Ketika Rasulullah menyampaikan tazkirah, ketika itu Rasulullah berdiri sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sebut, siapa-siapa yang ambil kain ridak dia untuk dijadikan alas tempat aku duduk, maka orang ni dia takkan lupa apa-apa yang dia dengar daripada aku sampai bila-bila. Rasulullah sebut demikian. Sahabat ni bubuk, ambil kain ridak, bentang pada Nabi. Tetapi yang pertama membentangkan dan Rasulullah duduk di atas kain ridaknya, itulah Sayyidina Abu Hurairah. Maka dia kata, la ansa sami'tuhu minhu. Sejak daripada peristiwa itulah, aku tidak lupa lagi apa yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita jumpa hadis, kebiasaannya banyak datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Hadis ni sahih. Sahih ni maknanya grade A lah hadis. Al-muslimu akhul muslim. Kita baca dulu yang bahasa Arab, kemudian kita tengok terjemahannya. La yuslimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marratin bihasbi imri'in min syarri an yahqira aqahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Maksudnya, ke surat 95 hadisnya berbunyi, seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Selagi mana seseorang itu mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun berbeza negara, berbeza warna kulit, bangsa, budaya, norma, masyarakat macam-macam,
Berbeza semua itu, tetapi bila kita menyebut la ilaha illallah, kita adalah saudara seakidah dengan orang yang lain. Boleh jadi dia bangsa tak sama dengan kita, tetapi kita ada hubungan kesaudaraan, iaitu saudara dari sudut akidah. Di atas dasar la ilaha illallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Bila kita sebut saudara, bila kita sebut saudara, dia tidak akan membiarkan saudaranya mendapat mudarat. Betul lah kan? Kalau kita ada adik-beradik kan, saudara serahim dengan kita. Abang kita, adik kita, bagai-bagai kakak kita. Kalau dia dapat mudarat, kita akan tolong dia. Dia tidak akan membiarkan saudaranya tidak dibantu. Dan dia tidak akan menghinanya. Rasulullah sebut, orang Islam bila dengar orang Islam lain dihina, mesti ada perasaan benci pada orang yang menghina tadi. Taqwa berada di sini, Rasulullah sebut. At-taqwa hahuna. Sambil Rasulullah mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Siapakah orang yang paling mulia? Orang paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Bertakwa, adakah di luarannya takwa? Tidak. Takwa itu berada di dalam. Maknanya, kalau contoh kita tengok, oh dia ni mantap, bajunya berjubah. Kita tengok dari sudut lainnya hebat. Tetapi adakah dia paling mulia di sisi Allah? Belum tentu. Itu kosmetik luarannya saja. Takwa yang sebenarnya apabila di sini, iaitu dia patuh kepada setiap perintah Allah. Luar ni semua boleh wayang ataupun kosmetik saja. Tapi jangan pula dibalikkan ayat tersebut. Oh, saya tak solat tak apa, tapi di sini baik katanya. Oh, saya tak tutup aurat tak apa, tapi di sini baik. Itu dah jelas-jelas dia tidak patuh kepada perintah Allah. Yang dimaksudkan takwa berada di dalam dengan maksud jangan kita hanya melihat kemuliaan itu dari sudut luarannya saja. Kerana penilaian Allah yang hakiki, dia melihat kepada dalamannya. Ada orang cakap macam tu ramai. Oh, saya ni walaupun dia katakan tak tutup aurat pun, saya dah pergi umrah 4 kali kata dia. Sedangkan Rasulullah katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu Allah Ta'ala tengok di dalam. Di dalam ni dengan maksud dia patuh kepada semua perintah Allah saat berada di luar, saat dia bersendirian, saat dia senang, saat dia susah. Itu maksud takwa, takut yang sebenar. Kemudian kita lanjutkan hadis. Cukuplah seseorang melakukan kejahatan apabila dia menghina saudara semuslimnya. Maksudnya, kalau dia biarkan ataupun dia hina saudara semuslimnya itu dihina, dia sedang melakukan kejahatan. Sebab dia membiarkan maruah saudaranya itu dicalakan. Kemudian setiap muslim adalah haram ke atas muslim yang lain pada darah, harta dan maruah. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Last kali hadis pada petang ni, hadis daripada Abu Dhar. Abu Dhar radhiyallahu anhu, Abu Dhar Al-Ghifari nama dia. Ataupun disebut dengan nama betul dia Jundub bin Junadah. Itu nama sebenar Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Hurairah nama sebenar dia Abdul Rahman, tapi lebih dikenali dengan gelaran Abu Hurairah. Abu Dhar nama dia sebenar Jundub bin Junadah. Kita buatlah sedikit catatan. Abu Dhar dia termasuk daripada 10 orang yang terawal yang memeluk Islam. Ini biodata sikit kita catat. Abu Dhar antara 10 sahabat yang terawal memeluk Islam. Antaranya yang terawal ni ramai. Abu Bakar As-Siddiq kalau lelaki dewasa. Kalau dalam bab hamba yang terawal Bilal bin Rabah. Kalau wanita Khadijah. Kalau kanak-kanak Ali bin Abi Talib.
Jadi Abu Zar 10 yang terawal dalam kalangan lelaki dewasa yang memeluk Islam, salah seorangnya adalah Abu Zar Al-Ghifari. Kita baca hadis riwayat oleh beliau. Hadis ni juga sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulan bil fisqi wala yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Maksudnya, tidak adalah seorang lelaki menuduh lelaki lain dengan tuduhan fasik dan kufur, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya jika orang yang dituduh itu tidak seperti yang dikatakan. Na'udzubillahi min zalik. Ini ibarat peluru makan tuan. Maksudnya macam mana? Oh, dia kata orang ni munafik, orang ni fasik, orang ni kufur. Macam-macam tuduhan dia label. Tetapi sebenarnya di sisi Allah bukan begitu. Maka dia seperti mendoakan dirinya tadi ke lembah kefasikan, ke lembah kemunafikan, ke lembah kekufuran. Itu maksud hadis tersebut. Maka berhati-hatilah di dalam kita bercakap-cakap terhadap orang lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, saya ada ternampak di ruangan komen, Puan Intan Al-Jafri ada berkongsikan satu doa yang saya bacakan dalam bahasa Melayu tadi, yang maksudnya, wahai Allah, ni tuan-tuan, puan-puan, boleh tengok di ruangan komen. Di-sharekan oleh Puan Intan Al-Jafri. Hadis ni sahih. Banyak imam hadis meriwayatkan doa ni. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manihi. Maksudnya, wahai Allah, sesungguhnya aku mohon berlindung dengan Engkau daripada kejahatan pendengaranku dan kejahatan penglihatanku dan kejahatan ucapanku dan kejahatan niatku ataupun hatiku bersangka buruk dengan orang dan kejahatan kemaluanku. Doa ni sebagai koleksi tambahan doa-doa kita yang lain yang telah kita hafal. Kalau boleh saya nak bagi homework lah kepada para jemaah sekalian yang belum hafal doa tersebut, kalau boleh kita hafal. Paling kurang dalam kuliah kita pada petang ni kita dah dapat satu doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepat dengan apa yang kita bincangkan dalam bab menjaga maruah manusia, sama ada maruah itu daripada lisan boleh dicalakan ataupun kita mendengar maruah itu disebut-sebut oleh orang lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu sekalian, kita berhenti pada cabang iman yang ke-44, kerana cabang iman yang ke-45 tu topik yang panjang lah. Kita tak sempat pada petang ni. Cabang iman yang ke-45 pada minggu hadapan insya-Allah, topik yang menarik, ikhlas dalam amal kerana Allah dan meninggalkan riak, salah satu tanda kesempurnaan iman. Jadi kita akan huraikan nanti ikhlas dan riak. Ikhlas tu macam mana dan riak itu siapakah orang-orangnya. Wallahu alam, saya serahkan kembali majlis kepada Ustaz Jasrina pada petang. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kehadiran kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Halim di atas penerangan yang sangat bermakna. InsyaAllah jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan berkenaan dengan ikhlas dan juga riak. InsyaAllah